Oke, salam dan salam sejahtera dan pencerahan saya berkenaan dengan isu yang semalam, yang mana semalam Saudara Rafizi Ramli berjanji untuk menjawab Datuk Dr. Abdul Latif berkenaan dengan beliau menafikan bahawa skandal yang melibatkan projek penyelewengan sehingga 200 juta iaitu projek LCS yang melibatkan kapal, dan akhirnya hari ini beliau menjawab berkenaan dengan apabila cuba didedahkan Datuk Dr. Abdul Latif mengatakan itu bukan isteri beliau. Dan di sini kenyataan baru yang dikeluarkan oleh Saudara Rafizi Ramli berkenaan dengan isu ini, yang mana beliau menulis di sini Dr. Latif dan Jainab memiliki bersama subkontraktor projek pertahanan negara. Bukti-bukti dokumen boleh diperolehi di HTTP, ada di sini rujukan dia. Dan kenyataan yang dikeluarkan oleh Saudara Rafizi Ramli di Facebook beliau ini, iaitu setelah saya menamakan Datuk Dr. Abdul Latif dan Jainab Muhammad Saleh sebagai individu yang terlibat dalam beberapa syarikat palsu, iaitu Alizas Amerin Limited yang menyeleweng sehingga RM 210 juta dari projek LCS. Satu-satunya reaksi dari Dr. Latif Ahmad ialah penafian yang Jainab Muhammad Saleh adalah istrinya. Kenyataan Dr. Latif Ahmad juga begitu umum dengan merujuk kepada satu berita yang tulal. Merujuk kepada laporan berita yang tulal berkaitan siasatan projek kapal tempur pesisir pantai, pesisir LCS, yang menegaskan bahawa Zainab Muhammad Saleh bukan isteri saya seperti mana yang dinyatakan dalam berita tersebut. Saya mengucapkan tahniah kepada Dr. Latif Ahmad kerana berjaya memutarkan kenyataan untuk mengelirukan orang ramai. Ini adalah kenyataan Rafizi menjawab kenyataan apabila Dr. Latif tidak mengaku bahawa Zainab itu adalah isteri beliau. Dan apabila kita baca di sini rujukan kepada berita yang tertular, sudah tentu merujuk kepada kesilapan satu portal berita yang melaporkan kononnya Jainab Muhammad Saleh yang terlibat dalam projek LCS adalah Ketua Pegawai Kewangan Dialog Berhad yang juga bernama Zainab Muhammad Saleh. Jadi saya tergelak kerana besar kemungkinan Dr. Latif Ahmad benar-benar ingat saya pun tersilap begitu juga. Jainab Muhammad Saleh yang memiliki Alizas Amerin Limited adalah seorang individu lain. Oleh kerana Dr. Latif Ahmad cuba mengelirukan orang ramai mengenai identiti sebenar Jainab Muhammad Saleh, saya sertakan nama penuh kad pengenalan baru dan lama, alamat serta gambar pengenalan Jainab Muhammad Saleh LCS mengikut carian rasmi seperti berikut. Rujuk 1. Jadi nanti saya akan sialkan di tepi ini. Dan juga seterusnya saya juga mengesahkan kewujudan Jainab Muhammad Saleh ini dengan menjadi portal digital footprint di Facebook berikut ialah profil Jainab Muhammad Saleh di Facebook rujuk 2 seperti di tepi. Jainab Muhammad Saleh juga ada digital footprint yang mengaitkan dengan Dr. Ahmad Latif. Pada hari Dr. Ahmad Latif mengangkat sumpah sebagai Menteri di dalam Kabinet Datuk Seri Ismail Sabri, salah seorang daripada yang mengucapkan tahniah di posting Facebook Dr. Latif bertarikh 30 Ogos adalah Jainab Muhammad Saleh rujuk 3. Masalah besar Dr. Latif Ahmad bukanlah kerana Zainab Muhammad Saleh meninggalkan komen di Facebooknya, tetapi isu yang wajib dijawab oleh Dr. Latif Ahmad. Apa-apa maklum balas setakat ini ialah pendedahan saya bahawa Zainab Muhammad Saleh adalah pemilik syarikat palsu Alizas Amerin Limited yang menyeleweng dana dari projek LCS. Apatah lagi apabila laporan forensik projek LCS yang dinyahwartakan semalam dan kini boleh dibaca di laman Parlimen secara terang telah menyatakan bahawa Zainal Muhammad Saleh adalah isteri kepada Dr. Latif Ahmad rujuk 4. Jika bukti-bukti ini tidak memadai, saya sertakan satu lagi bukti besar yang menyokong penglibatan Dr. Latif dalam skandal LCS melalui syarikat yang dimiliki bersama dengan Jainab Muhammad Saleh yang dinyatakan sebagai istrinya. Penipuan oleh Alizas Amerin Limited melibatkan penggunaan nama syarikat lain di Perancis, sedangkan invoice dihantar dengan alamat yang berlainan. Laporan forensik projek LCS menaraikan alamat palsu yang digunakan dalam invoice Alizas dan menamakan seorang rakyat Prancis bernama Thierry Josh
Terry Josh Andre Barrier sebagai individu yang terlibat di dalam skim penipuan ini. Dr. Latif Ahmad menubuhkan sebuah syarikat bernama Mega P Asia Sdn Bhd pendaftaran 1163389-W pada 23 Oktober 2015 rujuk 5A dan 5B. Dan Mega P Asia Sdn Bhd turut dinamakan di dalam laporan forensik projek LCS sebagai salah sebuah syarikat berkait dengan Dr. Latif Ahmad yang mendapat laba daripada projek-projek pertahanan laut negara. Dan di sini kita lihat banyak yang didedahkan oleh saudara Rafizi Ramli berkenaan dengan isu ini. Jadi dia kata perlu ambil maklum bahawa Mega P Sdn Bhd juga terlibat membekalkan tenaga kerja dari Chile untuk projek-projek kapal selam Scorpion yang melibatkan jutaan ringgit dan syarikat ini telah menerima bayaran. Mega P Asia Sdn Bhd ditubuhkan oleh Dr. Latif bersama dengan 30 Berry yang masing-masing memegang satu saham bersemasa penubuhan ini, mengukuhkan dakwaan bahawa Dr. Latif Ahmad terlibat dengan skim penipuan menggunakan invoice palsu, melibatkan Alizas Marine Limited, memandangkan invoice itu berkaitan dengan Tetri Barrier. Sementara itu dalam laporan forensik projek LCS. Berhubung kait dengan di antara Dr. Latif Ahmad dengan Zainab Muhammad Saleh ini diperkuatkan lagi apabila semakan pemilikan saham Mega P Asia Sdn Bhd menunjukkan Dr. Latif Ahmad dan Zainab Muhammad Saleh merupakan pemegang majoriti saham syarikat itu. Bagi borang 68 perincian pemegang saham sesebuah syarikat bagi tahun 2017 yang memfailkan dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia rujuk 6A menunjukkan bahawa Dr. Latif Ahmad pemegang 105002 saham dan Zainab Muhammad Saleh pemegang 245,000 saham di dalam Mega P Asia Sdn Bhd rujuk 6B. Laporan kewangan Mega P Asia Sdn Bhd ini yang diauditkan pada tahun kewangan 2016 menunjukkan bahawa syarikat Mega P Sdn Bhd yang ditubuhkan oleh Dr. Latif Ahmad ini dikawal oleh Zainab Muhammad Saleh. Jadi panjang kita punya pendedahan ini dan bukti-bukti pun sudah cukup dikeluarkan oleh saudara Rafizi Ramli berkenaan dengan pengesahan bahawa bukti-bukti ini sudah cukup mengesahkan bahawa Zainab Muhammad Saleh adalah isteri kedua Dr. Latif Ahmad dan kedua-dua mereka terlibat dalam Marine Alizas Limited yang dinamakan dalam laporan forensik projek LCS sebagai syarikat penyelewengan sehingga 210 juta dan dana daripada projek LCS. Jika benar Zainab Muhammad Saleh bukan isteri kedua Dr. Latif seperti yang disebut dalam laporan forensik LCS, kenapa Dr. Latif memberi saham majoriti kepada dan membenarkan Zainab Muhammad Saleh mengawal Mega P Asia Sdn Bhd syarikat yang ditubuhkan dan mendapat kontrak bernilai jutaan ringgit dari projek Kementerian Pertahanan. Itulah laporan yang kita baca daripada kenyataan dikeluarkan oleh saudara Rafizi Ramli, yang mana kenyataan ini dikeluarkan lebih kurang sejam yang lalu, dan saya yakin bahawa apa yang saudara Rafizi Ramli cuba keluarkan ini bermakna jika betul salah, maka menteri cubalah untuk membuat satu yang terbaik. Tetapi kalau rasa Rafizi salah, cubalah nak saman ke laporan polis. Saya rasa perkara ini dah lama berlaku. Saya ingat Datuk Dr. Latif sebenarnya tahu perkara-perkara ini dan sebenarnya beliau pun sudah kecut perut dengan isu ini. Jadi secara pendedahan ini segera diambil tindakan oleh mereka-mereka yang berkenaan supaya kita nak keadilan itu, yang mana kita nak negara kita bersih daripada rasuah, bukan kita nak seperti ini. Dan saya yakin ini bukan satu skandal baru, tetapi sebenarnya sudah lama juga telah pun dilakukan, dan mereka-mereka ini sebenarnya bersekongkol untuk mencuri uang negara. Akhirnya kita bersekongkol dengan mereka yang ada di luar negara untuk sama-sama mencuri, tetapi itu adalah uang negara kita. Tapi kita berjoli dengan orang negara luar. Jadi inilah akibatnya gejala rasuah ini sangat merugikan kita rakyat lah. So saya harap itulah yang saya dapat share kan. Dan jika kawan-kawan ingin pergi ke page ini, kawan-kawan boleh masuk ke page Rafizi Ramli ya,
yang mana page Facebook beliau, yang mana kenyataan ini dikeluarkan sejam yang lalu, dan baca secara terperinci, serta juga boleh melihat link-link yang ada tertera di situ. Saya cuma memberi ulasan sedikit supaya gambaran, supaya kawan-kawan boleh pergi ke link Saudara Rafizi Ramli dan boleh melihat secara terperinci dan detail. Oke, so sekian, terima kasih. Itu saja yang saya buat untuk pencerahan petang ini. Sekian, terima kasih.